Assalamualaikum dan selamat petang. Peace. Okey, aku di Kamar Muhammad kali ni ke udara. Untuk hari ni aku nak bercerita mengenai salah satu cara untuk kita uh, melihat market melalui fundamental side. Tapi aku tak nak cerita keseluruhan pasal Fandi Aku cuma nak cerita pasal penggunaan forex factory je. Okey, tak payah banyak cerita, kita terus pergi pada forex factory. Macam mana kita nak buka forex factory? Pertama sekali kita pergi kat Google. Macam aku dah ada lah ni, lambang forex factory. Tapi tak apa, aku tunjuk macam ni. Type je dekat sini. Forex factory. Yes. Okey. Jadi kita boleh pilih kalender ni Okey. Bila kita dah buka forex factory, dia akan keluar benda ni. Dan dekat sini ada forum, ada traders ni semua boleh tengok, tak ada masalah. Dan yang aku paling pentingkan sekarang ialah jam dekat sini ni. Kalau dekat sini 5.41 PM, pastikan dia sama dengan komputer kita ni. Macam mana kita nak samakan dia? Ialah dengan klik dekat dia, dekat jam tu. Pilih time zone GMT plus 08 Kuala Lumpur. Lepas tu pilihlah AM dengan PM supaya dia sama dengan komputer. Bila dapat 08 Kuala Lumpur ni, tekan save setting. Itu je. Tekan save setting, kita akan dapat sama. Jadi bila satu data tu nak di-update dari masa ke semasa, kita dapat pada time yang sama lah. Okey. Ini aku cancel. Dan data dalam forex factory ni ada banyak. Ada 4. Yang satunya data mengenai bank-bank sedang bercuti. Lepas tu data yang berwarna kuning. Dan ada data yang berwarna hijau. Orange. Dan ada data yang berwarna merah. Merah tu maksudnya kemungkinan impact dia sangat kuat. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Kita boleh klik dekat sini. Okey ni. Ni satu orange, satu kuning. Okey. Misal kata aku pilih semua. Semua dekat sini semuanya aku dah tick dan apply tick. Kita tengok dekat kalender kita. Oops, tak berubah. Apply. Okey, jadi bila kita dah apply, banyaklah data ni untuk minggu depan semua. Hari ni 28 Februari. Okey, yang ni 28 Februari ni. Okey, hari ni ada CNY punya news dan hasil dia ialah actual lebih kurang daripada forecast. Dan forecast lebih kurang daripada previous. Okey, itu data untuk CNY China. Lepas tu dia ada non-manufacturing PMI. Okey, ni semua data ekonomi. Jadi dia ada banyak. Okey, ada kuning, ada oren dan ada merah. Aku tak suka nak tengok semua, pening. Sebab aku bukan pakai ekonomi dan aku bukanlah seorang yang nak mengkaji sangat ekonomi dunia. Cuma aku ambil info-info yang aku perlukan sebagai seorang trader sahaja. Okey, jadi kita pergi kepada filter apa yang aku selalu gunakan. Yang pertama sekali, yang warna silver ni aku nak. Ni memang aku nak, jadi aku tick.
Yang kuning ni data tak penting bagi aku. Tak tahu, mungkin bagi korang penting, korang boleh tick. Dan yang oren ni pun bagi aku tak penting sebab impact dia tak kuat. Okey, seterusnya ini adalah senarai currency yang terlibat. Dan CNY ni bagi aku tak penting, aku tak trade pun. China, Canada pun aku tak trade, jadi aku tak perlulah pening-pening dekat situ. Yang lain aku trade. Okey, Chef Prancis. Okey, ni aku trade. So, dua ni aku dah untick. Jadi kita tengok apa event yang terlibat dalam Forex Factory. MISC ni tak payahlah. Housing. Okey, bagi aku yang paling penting sekali adalah Central Bank. Ini paling penting sekali. Lepas tu inflation. Okey, ni pun sangat penting bagi aku. Speech sudah tentu. Tapi speech ni kita tak boleh nampak dalam Forex Factory. Cuma dia akan mention bila-bila je lah waktu dia. Okey, bond Central Bank, okey lah, kita pilih semualah. MIC ni tak nak. Okey, apply. Bila kita dah apply, kita akan dapat semua yang impact yang kuat saja, yang warna merah saja. Jadi kita lihat satu persatu macam mana kita nak faham tentang kalender ni. Esok 1 Mac. Esok 1 Mac pada pukul 11 malam ada event pasal USD. Kena ingat 11 malam. Jangan kita gatal 11 pagi pula kita nak ni. Okey, 11 malam apa yang berlaku? Dekat sini dia kata ni merujuk kepada data ekonomi ISM Manufacturing PMI, data ekonomi untuk, kalau kita kata USD ni Amerika lah. Dolar dia punya previous adalah 58.7, forecast 58.7. Maksudnya dia forecastkan tak ada penambahan dan tak ada pengurangan. Okey, tak faham kan? Tak faham tak apa, mudah je. Kita tengok pada detail ni, klik je dekat sini. Okey, dia bagi tahu. Adik. Okey, kita tengok dekat sini. Dibagi dekat history ni. History yang lepas pada bulan Februari, satu hari bulan. Sorry anak aku boleh main handphone pula sebelah. Okey, pada satu hari bulan Februari, awal bulan tadi lah, dia punya data macam ni. Maksudnya forecast dia kurang daripada previous, tetapi apa yang berlaku, actual dia lagi kurang daripada forecast. Kita tengok dekat sini actual greater than forecast is a good currency. Okey, maksudnya kalau actual ni lebih besar daripada forecast ni, currency tu akan kuat. Tapi apa yang berlaku pada awal bulan tadi, satu hari bulan Februari, dia lebih kecil daripada forecast. Dan kalau kita tengok dekat chart, kita akan nampaklah apa yang akan berlaku selepas tu. Mestilah USD melemah. Okey, pangkah balik je ni Dan daripada ni kita nampak sama. Seandainya pada pukul 11 malam besok, actual keluar 58.8 ataupun 60, maksudnya lebih besar daripada forecast ni, bermaksud USD kuat untuk hari esok pukul 11 malam. USD kuat dan kita akan nampak kenaikan USD dekat chart. Itu yang
akan berlaku. Okey, untuk hari Selasa pula. So, okey, cukuplah 2 ni kot aku ulas kan. Tak payah banyak-banyak lah semua. Hari Selasa pula, ini yang best. Okey, untuk hari Selasa, dia ada rate statement. Jadi yang melibatkan dengan interest rate ni, ini yang sangat bagi high impact lah dekat kita punya pergerakan market kan. Okey, kalau kita tengok, tapi dia tak ada bagi data dekat sini. Dia cuma umumkan je, RBA yang akan umumkan. Jadi kena tengok dekat RBA punya website lah. Maksudnya dekat sini ada Hawkish dan Dovish kan. Okey, tapi sini dia mention satu je lah, satu baris je lah. Kalau misal kata besok untuk RBA statement tu, masa dia umumkan under Hawkish tone, maksudnya baik untuk currency. Maksudnya kalau misal kata Hawkish tone untuk esok, AUD akan menguat. Tetapi kalau dovish, maksudnya AUD akan melemah. Okey, itu kena tengok pada apa yang diumumkan oleh RBA esok lah, hari Selasa. Sorry. Okey, aku terangkan sedikit apa itu Hawkish dan apa itu dovish. Hawkish, dia ambil daripada perkataan hawk, iaitu helang. Dan dovish dia ambil daripada perkataan do, iaitu merpati. Okey. Helang dan merpati ini adalah dua bahasa ekonomi, Hawkish dan dovish. Bila kita kata helang, kita kena tahu helang tu sifat dia duduk di atas, terbang-terbang di atas dengan keadaan liar dia, itu adalah helang. Maksudnya bila dia berucap, bila RBA berucap esok, banyak side-side yang positif yang disentuh, itu adalah Hawkish. Maksudnya kalau misal kata dia berucap dengan ucapan yang seakan-akan positif kepada currency tu, maksudnya itu adalah Hawkish. Dan yang lebih kepada kerisauan atau lebih kepada penurunan yang negatif-negatif tu, duduknya adalah di bawah yang kita katakan sebagai dovish, iaitu daripada sifat burung merpati duduk di bawah dan jinak dia. Okey, jadi kena faham istilah ekonomi, dia ada dua, dia ada Hawkish dan dia ada dovish. Dovish duduknya di bawah dan tone-nya adalah tone yang negatif lah, macam kerisauan mengenai ekonomi punya data, yang risau-risau tu lah. Kalau Hawkish tu yang positif je, yang boleh membuatkan AUD naik tinggi. Okey, jadi itu serba sedikit tentang Forex Factory. Macam mana nak setting tadi aku dah ajar. Okey, cuba kita tengok pada chart pula. Okey, kalau kita tengok pada USD ni, hari Senin esok, dia punya previous dan forecast sama cuma actual tak tahu. Kalau actual ni lebih baik atau lebih banyak daripada forecast, maksudnya USD kuat. Tapi kalau kita tengok pada sejarah dia, bulan Januari kuat, Februari dia lemah. Maknanya dia berselang-seli kan? Okey, selang-seli. Pada Oktober dia lemah, November dia kuat, Disember dia lemah, Januari dia kuat. Pandai pula dia selang-seli. Jadi kalau ikut pada perkiraan selang-seli, mungkinlah untuk kali ni punya esok pukul 11 malam dia kuat lah. Itu kalau selang-seli. Alright, kita tengok pada chart. Kita pergi kepada Euro USD. Okey, Euro USD. Bila kata USD kuat, pada gandingan Euro USD, okey, aku besarkan supaya kita lebih senang nampak.
Okey, bila kita kata USD menguat, tetapi kita lihat pada Euro USD, di mana Euro adalah base dan USD adalah quote. Jadi kalau misal kata USD menguat, maka trend pasaran besok akan turun. Ini untuk Euro USD Maksudnya kalau Euro yang kuat, barulah dia naik. Tapi USD kuat, maksudnya dia akan turun. Okey. Ini untuk hari esok. Jadi aku lebih suka melihat daripada semua site, kita bermula dengan time frame monthly dulu. Okey, kalau kita lihat pada monthly, memang dia sedang menaik kan. Ekonomi dia memang sedang menaik. Dan ini adalah satu candlestick. Yang terakhir ni adalah merupakan candlestick yang mewakili satu bulan punya pergerakan harga. Di mana dia open pada 1 Februari dan dia close pada semalam Jumaat Okey, ni satu bulan. Jadi satu bulan punya kenaikan adalah sebanyak, kita tengok sama-sama, sebanyak 448 pip. Banyak 448 pip. Okey. Jadi itu yang kita lihat pada pergerakan satu bulan. Dan kenaikan itu kita nampaklah kenaikan dalam bentuk yang sangat strong Bukan kenaikan yang sedikit-sedikit lah, itu nampak strong. Bermaksud mungkin continue tu adalah lebih Kemungkinan untuk continue adalah lebih. Okey. Walau bagaimanapun, kita kena melihat di manakah resisten berada, zone SNR. Nampak di kawasan ini, aku tunjukkan di kawasan ini, based on resistance di sini dan bermakna dia sudah sampai. Kalau pada weekly dia dah sampai pun pada resistance. Dan satu lagi aku tunjukkan di kawasan sini. Ini merujuk kepada support. Di sini kena, di sini kena. Oh, ni tak kena. Kita kenakan. Okey, ini adalah support. Nampak pergerakan dia? Dia breakout di sini dan dia cuba naik balik. Dan di sini ada sedikit rejection. Jadi dia memerlukan impact yang sangat kuat untuk melepasi benda ni. Dan kalau kita melihat kepada trend keseluruhan sepanjang tahun mungkin, trend dia menurun dan ada kemungkinan dia akan naik sedikit di situ dan ke sini. Ada kemungkinan daripada shilling ni sendiri. Daripada kawasan sini terus ada kemungkinan. Dan kemungkinan tu agak besar juga. Tapi sebenarnya ini just untuk melihat saja Dan kalau dia nak terus naik, dia kena melepasi kawasan ini. Baru dia akan terus naik dan baru boleh kita katakan sebagai Euro lemah. USD lemah. Tapi kalau misal kata USD kuat, bermaksud dia akan turun daripada situ. Okey. Itu cuma satu perkiraan kasar je. Supaya kita nampak gambaran besar. Kita tak mungkin akan beranalisis menggunakan monthly. Tetapi kita cuba berimajinasi dengan keadaan besar. Supaya kita punya fokus perjalanan trading kita sehaluan dengan jangka panjang. Okey. Ini yang dikatakan dengan weekly Siap ada gap dekat sini. Okey. Gap dia pun boleh tahan 45 pip. Jadi menarik Sangat menarik.
kita nampak sangat strong lah kenaikan ni. Dan kalau kita kaji resisten yang menonjol ataupun zone SNR yang menonjol adalah di kawasan ini. Itu sangat jauh untuk dia pergi. Sangat jauh. Tapi itulah yang paling menonjol setakat ini. Dan kita ada di kawasan ini. Yang ni aku ambil daripada puncak di sini. Dan sedikit daripada kawasan ini. Okey. Jadi yang terhampir adalah kawasan inilah. Jadi kita, kalau misal kata USD melemah, kita ada potensi untuk dia naik lebih kurang dalam 300 pip. Banyak Dalam keadaan macam ni kita memang nampak jelas lah yang mengatakan USD akan naik lagi kan. Dan potensi kita ada 300 pip. Jadi dengan 300 pip tu takkan kita nak mempersia-siakan. Itulah jadi masalah kalau misal kata kita membuat sale kan. Kita buat sale di kawasan ini sedangkan price tu nak naik lagi 300 pip. Itulah tujuan dia kita melihat pada weekly tu. Supaya pertimbangan kita tu lebih sharp. Okey. Dan kita boleh lihat pada daily. Kalau kita lihat pada daily, dia dah sampai. Okey, kecilkan Dia dah sampai pada resistance. Di sini 1, 2, 3. Dan bila dibentukkan sebagai resistance di sini, nampak tak? Dia sampai. Dia dah sampai. Dan sini 1, 2 dan 3. Dah sampai. Okey. Andai kata ini tak cukup. Ini bukan puncak tertinggi. Tak nak puncak ni. Mungkin ada yang lebih tinggi di sini. Tak apa. Kita cuba alihkan benda ni di sini. Alright. Dan kita cuba touchkan dia yang dengan yang ni. Supaya ni kena, ni pun kena sikit, ni pun kena. Okey. Dan bila kita lihat dalam keadaan macam ni, kita katakan ini sebagai satu resistance yang sangat tebal. Yang sukar untuk ditembus ni. Memang betul lah. Dekat sini kita dah nampak pada hari Jumaat dah start pun reject di sini. Dan ada rejection dan adanya candlestick bearish dah. Jadi untuk dia meneruskan perjalanan naik, dia perlu buat retracement sekurang-kurangnya di kawasan ini. Okey, kita ambil contoh ni. Senang. Okey, sekurang-kurangnya dia kena retrace sampai kat kawasan ini dan baru dia sambung pendakian dia. Jelas tak? Jadi kalau kita nak buat sale, besok kita akan tengok pergerakan di kawasan ini. Mungkin pergerakan dia akan perlahan sebab besok ada news USD. Dia akan bermain di kawasan ini je. Dan bila kata USD kuat, price akan turun. Mencari support. Tetapi bila kata USD lemah, price akan naik. Dan apabila melepasi kawasan ini, maksudnya dia sangat-sangat strong. Dan potensi untuk Euro USD pergi adalah 300 pip. Kan? Ingat potensi tadi kita dah tengok daripada weekly.
Okey, sekarang masa yang sesuai untuk kita merancang. Kita pergi pada time frame H4. Okey, di time frame H4 kita dapat melihat kenaikan dia dah terlalu tinggi. Dan mungkin inilah masanya untuk dia melakukan reversal. First, kita tandakan, okey, ini yang kita katakan kalau dia boleh tembus tadi, dia terus boleh naik sampai ke atas 300 pip lagi. Kita tandakan puncak yang terendah dia. Mungkin di kawasan ini. Alright. Jadi dia dah memanjat daripada kawasan ini ke sini dengan berapa pip? Oh, sorry. Berapa pip dia dah panjat, kita kira dulu sukat betul-betul. Okey, dia dah panjat sebanyak 352 pip. Dan dia dah pun retrace sebanyak berapa pip? 131 pip. Alright. Jadi kalau kita melihat pada daily tadi, memang sudah pun berlaku rejection pada level yang kita kata sebagai level resistance tadi kan. Jadi kemungkinan untuk dia continue turun lah. Jadi di sini misal kata dia turun, inilah destinasi dia yang kita boleh anggarkan di sini. Tetapi misal kata besok news berpihak kepada USD dan USD strong, dia memang akan sampai. Tetapi kalau misal kata USD lemah besok, dia akan naik semula mencari harga ini sekurang-kurangnya. Jadi harga ni pun boleh tahan 131 pip. Jadi sama-sama kita saksikan esok sebelum news, harga mungkin akan bermain di sekitar kawasan sini sahaja. Okey, tukarkan warna. Kuning Okey, esok sebelum news daripada pagi membawa ke malam, kemungkinannya price akan bermain lebih kurang di sekitar kawasan kuning ni saja. Kuning ni tak menarik Kita cari warna boleh lah. Okey, di dalam kawasan ni saja. Maksudnya dia akan berjoget-joget di sinilah. Tapi lepas news tu baru kita nampak impact dia. Kesan daripada news tu sendiri, baru kita akan nampak dia sama ada dia nak naik ataupun dia nak turun. Okey, apa yang berlaku sekiranya, kita balik pada news tadi, apa yang berlaku sekiranya actual sama dengan forecast atau previous ni, 58.7. Bila dia sama, bermaksud data fundamental ni sangat-sangat tak valid. Jadi dia lebih berpihak kepada technical. Bila berpihak kepada technical, maksudnya banyak trader di luar sana, jerung-jerung besar tak hiraukan data tu. Sebab itu sama kan. Dia tak akan hiraukan pasal data tu dan dia lebih kepada technical. Jadi kalau lebih pada technical, kita nampak trendnya menaik kan. Jadi kita terus buy di sini. Kalau dia sama, data tu sama, besok kita buy saja di kawasan ini dan dia akan naik sekurang-kurangnya kawasan ini. Tetapi kalau misal kata impact dia naik tu kuat, dia akan pergi lagi banyak dan boleh swing. Sebab kita dah baca tadi potensinya ada lebih kurang 300 pip ke atas kan. Jadi itulah cara-cara
macam mana aku kaitkan fundamental tu dengan technical, dan fundamental tu aku tak pergi secara menyeluruh, cuma untuk kita merancang kita punya trading kita berdasarkan pada data-data Forex Factory. Okey, Assalamualaikum. Peace. Kita jumpa lagi akan datang.